3, 2, 1. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Selamat datang ke kita punya daily analyst untuk malam ni. Okey. Minta tolong siapa yang baru masuk, minta tolong like dan share dulu. Terima kasih banyak-banyak kan. Minta tolong like dan share dulu kan. Hari ni kita nak macam biasalah, setiap hari kita buat daily analyst ni pukul 9 start kan. Okey, cuma minggu ni dia agak, orang kata apa, market agak bercelaru sikit. Saya rasa korang pun rasa benda ni kot, sama macam saya. Okey, tak apa, tapi tak ada masalah, benda tu tak ada masalah. Kita cuba yang terbaik untuk mencari rezeki sesuap nasi macam mana pun. Kan kita cuba tengoklah apa yang kita boleh dapatkan dalam untuk market, kita akan cuba dapatkan. Okey. Assalamualaikum cikgu, saya hadir lagi. Selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, minta tolong yang baru masuk tu minta tolong like dan share dulu. Terima kasih. Sementara tu kita nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk juga. Okey. Sekejap saya nak kotak-kotakkan dulu. Okey. Okey, minta tolong yang baru masuk tu minta tolong like share dulu Okey, nice. Okey. On je go on. Okey, alhamdulillah. Suara clear kan? Suara semua clear kan? Tak ada masalah Okey, minta maaf lah kalau korang nampak belakang-belakang tu nampak macam sepa sikit kan. Sebab kita dah banyak barang Kita dah banyak barang untuk bagi kat klien-klien Zero. Kalau korang nampak dekat sana pun baju pun ada. Baju baru Zero ada, stocking Zero pun ada kan. Kita dah letak sebagai store dah kat sini. Tapi tak apa. Okey. So kita first thing first lah, kita cubalah, orang kata apa, untuk hari ni kita nak tengok je, kita fokus one pair to one pair lah. Kita tak nak fokus banyak-banyak pair sebab saya rasa minggu ni pun kebanyakan pair pun tak jelas, dia punya perjalanan dia apa semua tu kan. Okay, cuma yang sekarang ni, hari ni kita nak tengok EUR-CHF. Okey, macam minggu lepas lah, tak silap saya minggu lepas kita kata okey, kita nak confirmation iaitu second breakout So kalau korang boleh nampak sekarang ni, okey, second breakout dah pun berlaku dekat time frame H4. Okey, dekat daily semalam pun solid solid menunjukkan candle bearish. Macam korang boleh nampak ni, solid menunjukkan candle bearish. Okey, dekat H4 pun dah kata apa, dah keluar dah, orang kata apa, dah berlaku breakout and then berlaku retracement. Okey, kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat H1 pun ada. Kan dia ni dalam mengecil macam ni. Okey, and then sekarang ni dekat untuk EUR-CHF dah sampai dekat zone yang orang kata apa, sepatutnya kita target untuk sell lah, iaitu ini adalah zone bearish engulfing. Okey, kita tak ambil dekat sini sebab apa? Sebab kita nampak, orang kata apa, satu zone yang lebih ada potensi, orang kata apa, tempat yang terbaik untuk sell ETF. Okey, dan sekarang ni price dah sampai dah dekat kawasan yang sepatutnya. Okey, so dah berlaku rejection dah. Okey, so dah boleh target untuk take position untuk sell. Okey, so next TP adalah dekat sini. Okey, next TP adalah dekat sini. Okey, so dalam berapa pip ni kita cuba tengok dalam berapa pip kita punya TP sini sampai sini. Okey, dalam 72 pip lah. Okey, untuk ETF dah boleh target untuk sell insya-Allah kalau tak ada apa-apa, orang kata apa, momentum lagi kat atas. Okey, sebab sekarang ni kalau korang boleh nampak dia dah reject lah dekat dalam zone. Okey, candle H4 pun dah reject dekat dalam zone bearish engulfing ni selepas berlakunya breakout. So maksudnya SOP dekat sini pun complete. SOP pertama adalah breakout, SOP kedua retracement, SOP ketiga adalah confirmation entry. Dah ada rejection, dah valid untuk sell, dan juga disupport juga dengan daily candle semalam agak solid bearish. Okey, so itu memang cun. Okey, sebab saya tak nak depend 100% dekat time frame H4 ni. Sebab apa? Sebab kita tahu buat masa sekarang ni dia dah start awal sejam, so dia agak kacau sikit kita punya analisa tu. Kan? Hi Big Boss.
Kan? So kita tak nak depend on kata apa, on H4 lah, kita kena tengok H1 jugalah. Okey, kita tengok H1 dengan daily sekali kan. Okey. Kalau sebelum ni kita tengok H4, okey memang cantik. Cuma kalau awal sejam ni dia lari sikit lah dia punya kata apa, dia punya setting, bukan setting, dia punya kita punya analisa tu agak lari sikit. So kita tak nak fokus dalam dekat H4 sajalah. Okey. Okey, itu untuk ECHF. Okey, ECHF ni daripada minggu lepas Okey, untuk AU ni masih lagi berada dalam zone. Okey, masih lagi berada dalam zone, tak pecah-pecah lagi. Okey, dia naik dia kata. So kalau dah macam ni korang biarkan je dulu, tak perlu nak orang kata apa, nak paksa masuk. Okey, just masuk entry yang korang rasa berpotensi, yang korang nampak jelas benda tu. Okey, korang nampak jelas benda tu, movement dia korang nampak jelas, korang masuk. Kalau jenis macam ni korang tengok dia naik turun kan, biarkan saja. Walaupun ini favorite pair korang, tak kisahlah AU ke EU ke, kalau dia punya perjalanan dia punya chart, candle dia tak jelas, movement dia tak jelas, bagi saya better korang tak perlu masuk. Cuba cari yang orang kata apa, pair yang menunjukkan arah yang lebih jelas lah, itu yang lagi bagus lah. Okey, sebab kita tak nak orang kata apa, kita tak nak tersilap langkah lah kan. Okey. And then kita nak tengok EA. Okay. Macam contoh EA ni pun kan tak jelas. Sekejap naik, lepas tu turun. Lepas tu dah turun, dia naik balik. Kan? So tak jelas. So ini pun kita tunggu dulu, tengok macam mana. Okay. Kita tak boleh nak kata apa. Bagi saya memang sekarang ni tak boleh dah lah nak kata apa, nak entry, nak fokus entry banyak-banyak ni. Okay, sebab market pun tak jelas. Macam ikat memang jelas. Ikat memang dia orang kata apa, kita nampak dia punya trend dia lebih jelas. Cuma masalahnya adalah dia dah terlampau bawah. Dia dah terlampau bawah untuk kita mencari entry. Dia dah terlampau bawah. Okay. So takut nanti kalau kita target untuk sell, takut nanti dia jadi lain pula. Okay. So untuk sekarang ni kita cubalah tunggu setup, the new setup ke the new wave ke kan. So untuk kita cari quote lah, kalau kita boleh dapat confirmation buy ke apa ke, nanti kita tengok balik lah. Tapi kalau untuk hari ni, kalau korang nak cari sell juga dekat ikat pun tak ada masalah kan, sebab korang boleh nampak dekat sini ada satu zone bearish engulfing ni, nampak ni. Boleh ya target untuk sell dekat sini kalau ada any rejection kan. Tapi tempat ini juga boleh dijadikan tempat untuk confirmation buy, ataupun kalau korang maksudnya kalau tempat ni dia ada dua tempat. Salah satu adalah kalau berlaku rejection dekat kawasan bearish engulfing ni, boleh sambung untuk sell. Tapi kalau tak ada rejection, maksudnya candle breakout ke atas, so slow lah, orang kata apa, tunggu untuk buy pula. Okey, tunggu untuk buy pula. Okey, untuk ikat, sebab harga ikat ni dah terlampau bawah. Kalau kita nak sell pun harga pun terlampau bawah. Tapi kalau trend dia kuat tak ada masalah lah. Kalau trend dia kuat ke atas, kalau ke bawah lagi tak ada masalah benda tu. Okey, maksudnya dia boleh pergi lagi bawah. Kan? Kalau kat daily ni pun memang data sangat-sangat bawah lah, orang kata apa kan. Okey, nampak ni dah orang kata apa, dah terlampau dah. So kalau nak masuk pun agak-agak takut lah. Kan? Untuk EG pula, untuk EG semalam dia keluar pimba Okey, semalam candle daily tutup dalam tutup dalam keadaan bearish pimba. Okey, so ini menunjukkan kekuatan buy dah tak ada. Kekuatan buy dah tak ada, dah hilang dah. Okey, sebab ada rejection yang macam ni. Okey, maksudnya sebab kita tahu buat masa sekarang ni masih lagi downtrend. Okey, dekat time frame daily masih lagi downtrend. Lepas tu keluar pula candle rejection yang pimba bearish ni, bermaksud dia akan continue dia punya trend. Okey, dia akan continue dia punya trend, dia akan sambung dia punya trend ke bawah lagi. Okey, dia akan sambung trend dia ke bawah lagi. Okey, tapi buat masa sekarang ni belum ada lagi confirmation entry untuk kita kan. Lagi satu, harga untuk EG ni dah ke bawah sangat. Nak masuk agak risiko sebab takut nanti tiba-tiba dia naik ke atas. Okey, so kita kalau korang nak kalau nak sell untuk harga yang dah bawah ni, nasihat saya adalah tunggu pada harga yang tinggi macam ni kan. Ini harga yang tinggi kan. Tunggulah dia sampai dekat kawasan ni ke apa ke, barulah orang kata apa, nak target untuk sell tak ada masalah.
Okay, tapi kalau korang nak sell sekarang ni agak bahayalah sebab retracement dia pun sikit. Kita pun tak tahu dia punya orang kata apa, dia nak sell sekarang ni ataupun tidak kan. So kalau harga dah bawah nak juga sell, boleh tunggu price apabila dia dah naik agak atas. Sebab bila dia dah naik agak atas, kita pun dah selamat, and then kita tahu nak stop loss kan, nak stop loss dekat mana ataupun nak cut loss dekat mana. Kalau contoh dekat atas ni, kalau korang nak stop loss, korang tahu kalau ada candle close atas ni maksudnya korang akan cut loss. Tapi kalau contoh kalau korang sell dekat sini, takkan korang punya stop loss atas ni kan. Kalau contohlah korang sell dekat sini kan, korang sell dekat sini, takkan stop loss atas ni. Ni kalau sell dekat sini, stop loss atas ni dekat 68 pips. Stop loss agak tinggi kat situ. Okay, so kalau harga dah bawah, harga dah terlampau bawah, and then kalau korang nak ikut trend tak ada masalah. Just tunggu harga dia naik pada harga yang tertinggi masa tu. Okay, macam contoh harga yang tertinggi buat masa sekarang ni adalah yang ni lah. Okay, so kalau nak sell, tunggulah candle datang kat sini balik, and then korang boleh sell kalau ada rejection dekat kawasan yang kita tandakan petak ni. Kalau tak ada, korang biarkan sahaja. Okay, korang biarkan sahaja sebab kita tak nak, orang kata apa, minggu ni memang kita tahu market agak terumbang ambing, sekejap atas sekejap bawah. Waalaikumsalam Cik Mu, sekejap atas sekejap bawah kan. So kita tak nak lah, orang kata apa, minggu ni kita loss kan. Okay, so untuk orang kata apa, lebih selamat, better kita cuba minimumkan, orang kata apa, minimumkan kita punya risk lah. Kita trade menggunakan low risk. Okay, low risk trading style. Maksudnya jaga lot, ataupun ada setup baru masuk, tak ada setup tak perlu masuk kan. Ataupun korang boleh lowerkan target untuk minggu ni pun tak ada masalah. Kalau dapat untuk minggu ni pun tak ada, alhamdulillah rezeki. Sebab kita tahu minggu ni dia agak market ni dia agak terumbang ambing, dia agak sideways, sekejap atas macam nak naik, tiba-tiba dia menjunam bawah balik kan. So kalau tak nak benda tu berlaku, kena hati-hatilah, kena lowkan risk korang lah. Waalaikumsalam yang rambut, selamat datang. Cuma untuk sekarang ni kita cuba cari entry yang terbaik sahaja dan kita nampak jelas. Yang tak jelas, entry yang tak jelas kita ketepikan. Okey. Okey, yang kedua adalah yang kita nak tengok adalah URJPY. Okey, macam kita nampak ni URJPY ni macam kita predict lah benda ni kan. Kita predict, tapi saya tak entry sebenarnya dekat EJ ni sebab saya takut. Sebab saya, walaupun kita predict dia akan naik balik ke atas kan, tapi saya tak ada entry sebab takutlah UR dengan GBP ni saya takut sikit. UR dengan GBP ni, currency UR dengan GBP ni untuk sekarang ni saya agak takut sikit sebab dia punya pergi dia lain macam sikit untuk minggu ni. Dia tak berapa nampak jelas. Tapi as yang kita analisa semalam, kan, as yang kita analisa semalam, macam semalam saya cakap, kalau yang tengah sell boleh TP dekat kawasan RBS ni. Kalau yang nak cari buy, boleh tunggu ada rejection dalam kawasan zone RBS ni, and then korang boleh target untuk buy lah. And then yes, memang kita nampak price naik ke atas. Okay, price naik ke atas. Tapi saya tak nak masuk entry kan, sebab EJ ni saya tinggal dulu buat sementara ni kan, sebab takut juga EJ ni kan. Tapi sekarang ni kalau daripada kawasan RBS ni dia dah naik dalam 35 pip kan, and then korang boleh nampak hari ni time frame H4 ni, walaupun time frame H4 pun dia naik dalam sejimbut macam tu je. Okay, tapi kalau nak target untuk sell, belum masa lagi lah. Sebab sekarang ni movement market ataupun candlestick dia korang boleh nampak dia menunjukkan ke atas and then ke atas. Dia buat wave ke atas dan ke atas, belum sampai lagi untuk sell untuk EJ ni. Okay, so perlu tunggu dahulu sebelum, kalau korang nak masuk sell ke kan, buy ke, korang kena tunggu dahulu. Okay, and then kita tengok EN. EN saya tak ada apa kau EN ni. Nampak EN pun nampak tak dia punya candle macam mana ni. Nampak naik turun kan. So tak jelas. Dia punya movement dia tak jelas kan. Sekejap dia tunjuk macam kita naik, sekejap dia tunjuk macam kita macam turun pula, sekejap naik sekejap turun kan. Ini adalah minggu ni punya cerita. Kebanyakan market sideways. So minggu ni saya rasa kalau tak ada tak apalah kan. Kalau tak ada, kalau satu minggu ni pun tak ada setup pun tak apa, kita cuba pula catch up pada minggu depan.
Kan mungkin mana tahu minggu depan dia akan lebih terurus, lebih trending dia punya trend tu kan, lebih corak candle dia, lebih volume dia lebih padu pada minggu depan kan. Tapi minggu ni kita just relax dululah. Okay, macam contoh korang nampak kata apa, EU ni kan nampak turun dah bawah, lepas tu dia naik balik ke atas kan. So kita tak tahu sekejap dia turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik kan. EU ni kan banyak benda yang orang kata apa minggu ni dia tak jelas. Tak jelas di mata kita. Sebab apa? Sebab dia tak ada breakout lagi. Dia tak ada breakout lagi daripada previous punya low high ni. Nampak ni previous punya low high ni tak ada breakout lagi kan. Kan? So cuma kita kena tunggu breakout je lah. Tapi minggu ni price banyak bermain antara dua zone lah, antara zone resistance dan juga zone support. Okay, so kalau dah orang kata apa, nampak yang ni dia dah breakout yang ni kan. Dia dah breakout yang ni, dia pergi bawah, dia reject, dia naik balik ke atas kan. So tak jelas lah dekat situ. Minggu ni kita rehat dulu ya. Minggu ni kita rehat dululah. Ataupun kalau nampak benda tu betul-betul cun, nak masuk tak ada masalah. Kalau saya rasa kalau benda tu korang rasa macam minggu ni dia agak kacau korang punya mental kan, loss je kan, better korang rehat dulu. Korang biarkan dulu market ni buat bentuk dia. Faham tak? Biarkan market ni buat bentuk dia, buat trend dia sendiri, buat wave dia dulu, completekan wave dia, and then minggu depan kalau nampak barulah korang entry. Kalau tak nampak lagi jangan entry. Tapi buat sekarang ni kebanyakan pair memang kita tak nampak. Okay, memang tak jelas kebanyakan pair kan. So kena berhati-hati. Bukan kita tak nak bagi entry kan. Cuma kita perlu berhati-hati kan. Sebab kadang-kadang kita tak nak, macam saya tak nak korang terlampau fokus untuk mencari entry kan, tapi padahal tak ada setup dekat situ, korang akan loss kan. Takut korang loss je kan, walaupun itu duit korang, tapi kita pun tetaplah cuba nasihat untuk korang jaga korang punya duit kan. Sebab benda tu kita dah pernah rasa dah dulu kan. Macam contoh yang ni kan, GA ni mana dia nak turun-turun dah. Pacak je naik semua pap kan. Apa tu? Nampak GA ni kan. Kita target sell, tapi nampak ni yang first zone ni dia dah breakout dah. Okey, kita cuba tengok dekat sini. Dekat sini pun dia pacak naik, dia turun sekejap, lepas tu dia pacak sekali lagi naik. Kan? So nampak dekat situ. Kan? Kenapa air tu Encik Umar? Oh, minggu ni kita rehat dulu air. Okay, so untuk GA ni tunggu dululah. Better tunggu dulu. Better minggu ni kita bagi dulu market tu buat dulu dia punya movement, buat dulu dia punya wave, completekan wave. And then minggu depan baru kita tengok balik. Mungkin nampak lebih nampak jelas kan. Tapi minggu ni tak nampak jelas lagi. So kita biarkan dulu. Kan? Nampak GCAT ni pun tak ada apa dah. Nampak JJ. Nampak JJ ni. JJ ni semakin lama semakin ke atas. Kan? Tak ada lagi orang kata apa dia nak turun-turun ke apa, tak ada. Tak ada dah ada orang kata apa, nampak movement ni, nampak dia naik kat atas, dia push harga lagi kat atas. Nampak? Okay, H1 tengok H1 lah. H1 sebab H4 ni lah kadang-kadang. Kan? Padahal ni dah breakout dah trendline ni, tapi masalahnya nampak dia naik balik. Kena hati-hatilah yang tu. Itu yang kena hati-hati. Okay. GU. GU. Ush. Sekejap. Saya pening tu yang ni. Okay. GU tak ada lagi menunjukkan tanda-tanda untuk sell. Okay. So jangan target sell pula dekat GU ni. Okay. Sebab apa? Sebab korang tengok dekat candle daily semalam. Nampak? Candle daily semalam macam mana? Sekejap lah saya buang banyak pula. Okay, nampak ni. Nampak candle daily semalam macam mana? Candle apa ni dekat daily ni? Candle apa? Siapa boleh jawab? Candle apa dekat daily yang korang nampak sekarang ni? Ini pun dah menunjukkan yang kita tak boleh nak target sell dekat GU ni. Candle apa dekat daily ni? Siapa boleh bagi tahu?
Kalau keluar candle yang macam ni, dia nak tunjuk apa? Ini yang tunggu-tunggu hari ni, tapi lain macam pula pergerakan dia dah cut loss tadi. Bull pin bar. Yes, bull pin bar. Okay. So kalau kita nampak jelas lah dekat daily kita nampak bull pin bar. Kan? Dekat H4 kita tak nampak apa sangat kan, tapi dekat H1 korang boleh tengok bukan sideways, bull pin bar. Okay, nampak ni. Semalam kita nampak candle daily adalah bullish pin bar, betul. So hari ni kita akan fokus kepada buy. Macam korang boleh nampak dekat sini, nampak ni, kejap saya tunjuk Okay. Dekat H1 ni korang nampak candle dah breakout. Okay, candle dah breakout. Okay, maksudnya dekat daily kita tahu dia dah reject dekat support, dia dah keluar bull pin bar, and then dekat H1 kita nampak dia berlakunya breakout. Okay, so dah berlaku breakout. Nampak ni. Dekat bawah ni apa? Candle apa ni? Ni, candle apa ni? Candle apa ni? Price action apa ni? Price action apa ni? Siapa boleh jawab? Ini saya dah ajar banyak kali dah. Ingat dengan tak ingat je. Bullish engulfing. Yes, bullish engulfing. So breakout dah ada, retracement dah ada, nampak confirmation dah ada, nampak rejection 1 2 3 kali, nampak. So fokuslah buy, itu je. Sebatang panjang. Yang mana? Oh yang ni. Tapi dia masih lagi reject. Dia reject lagi dekat orang kata apa, dia tak tembus lagi. Kalau orang kata apa, sebab kalau nak cut loss, better cut loss kalau dia price ni tembus bullish engulfing ni. Jangan kalau nampak macam ni, jangan terus reject. Mungkin nak turun bawah sikit, nampak ni. Ni sekarang ni dia naik balik. Nampak tak? So tapi mungkin buy terlampau awal lah kot. Kan sepatutnya kita kena buy dekat sini lah. Sebab kan saya pernah ajar kan, kalau ada breakout, lepas tu kat bawah ni ada bullish engulfing ke kan, bearish engulfing ke, target buy dekat kawasan bullish engulfing ni. Kan kat sini kan kita dapat tempat yang terbaik. Kan sekarang ni tengah profit. So ini tempat yang terbaik lah. Baru 11 speed jalan. Nampak tak? So sebab tu tadi sell. Oh tadi sell. Oh ingatkan buy. Sebab sekarang ni saya tengah target buy dekat untuk GU ni. Untuk GU ni saya tengah target buy. And then kita tengok dululah kalau dia boleh pergi, kalau dia boleh break up previous high ni. Next target kat sini pula lah. Tapi saya harap dia boleh tembak ni atas terus lah kot, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa kan. Nampak ni, tembak ni atas sini ke kan. Dia kena, tapi kena break up dululah kan. Kalau ikutkan saya punya target dekat sini, Kalau ikutkan saya punya target dekat sini, tapi kita kena tengok level by level lah. Kita kena tengok dia pecah sini dulu, lepas tu dia kena pecah sini pula dulu kan. Kalau boleh pecah kat sini pula, barulah sampai dekat atas ni. Kalau sini pun tak pecah, macam mana nak target atas ni kan. So TP1, TP2, TP3 kita kena tengok lah dekat mana, sampai mana kekuatan dia boleh pergi, dia boleh breakout. Itulah dia kita punya ni. Tengok dia terus pacak kat loss sebab bullish engulfing. Betul lah. Sebab tu saya kata fokus kepada buy untuk GU ni. Sebab saya tengok dia dah kata apa, candle daily semalam pun dah pimbar. Saya buka-buka tengok daily, candle daily dah pimbar. Kan, candle daily dah bullish pimbar. And then dekat H4 pun tak ada lagi candle yang momentum kepada bullish, bearish. Lepas tu tengok H1 ada pula breakout macam ni. Setup yang macam ni memang target buy je lah. Okay, untuk GU ni so target TP yang paling TP selamat ni berapa ni? 48 pip. Tengoklah atas ni ke apa ke. Itulah. So santai-santai jugalah, tak perlu nak apa. Kalau kita loss tak perlu, jangan paksa diri untuk
untuk cover time tu juga. Okey. Okey, untuk GN pun terus mencacak naik. Okey, mencacak ni untuk GN ni. Selepas dia buat bullish engulfing. Tengok daily lah, sebab H4 untuk apa GN ni. Takut juga GN ni sebenarnya ni. NU pun sama juga. Nampak? NU lagi jahat. NU sideway dia lagi jahat, nampak ni. Sideway saja kecil-kecil je dia bagi. Ni rehat dulu. Minggu ni rehat dulu lah. Bagi saya korang kena rehat. Nampak NU pun tak jelas. Dia punya movement dia tak jelas. Dia punya arah dia tak jelas. Kan? Tak ada confirmation lagi lah. Kebanyakan tak ada confirmation lagi. Saya pun betul. Bukan awak, bukan geng rambut je rasa. Saya pun rasa sebenarnya. Tapi nak macam mana? Kan? UCAT ni pun sama. Sekejap naik, sekejap turun. Nampak? Kebanyakan market macam ni. Okey, tapi kita tak boleh salahkan market lah. Kita tak boleh lah salahkan market ataupun salahkan kita punya teknik ataupun kita punya cara kan. Sebab ada market yang macam ni, kita pun ada masa kita susah nak predict market, itu benda normal. Okey, ada masa kita nak analisa market, kita nak predict market, and then market tak mengikut ataupun market tak memberi confirmation, market tak memberi confirmation yang tepat. Benda tu normal. Bukan setiap hari kita akan berjaya predict market. Kalau setiap hari kita boleh berjaya predict market, setiap minggu kita boleh berjaya predict market, benda tu dah jadi lain. Kan, memang kita cepat kaya macam tu. Tapi kalau macam ni punya market pada minggu ni, kalau kita rasa macam susah nak analisa, susah benda tu tak ikut seperti apa yang kita predict, biarkan. Tak perlu nak masuk lagi. Tunggu dulu, kita bagi minggu ni dia buat bentuk dia dulu, buat wave dia dulu, completekan wave dia dulu untuk satu minggu ni. Kita tunggu dulu. Okey, kita tengok dulu minggu depan macam mana. Adakah minggu depan lebih lebih terang, lebih kukuh arahnya? Kan, kita tak rugi apa-apa. Kita biarkan satu minggu ni untuk kita lepaskan minggu ni dulu. Kita tengok pula minggu depan. Mana tahu minggu depan boleh cover pula 2 kali ganda kan. Contoh, setiap satu minggu kita target 100 pip. Mana tahu minggu depan kita boleh dapat balik 200 pip. Kita pun tak tahu. Kan, biarkan kita loss satu minggu. Bukan loss duit tau. Orang kata peluang untuk entry untuk satu minggu ni, sebab tak jelas dia punya market. Kan, daripada kita loss duit. Kan, so better macam tu lah. Tak perlulah tapi minggu ni biarkan dia berjalan dulu kan. Biarkan dia buat hal dia dulu kan. Nak ke mana, nampak? Macam EJ ni pun macam ni, nampak? Tengah sideway. Kita tak sideway macam ni, korang nak masuk macam mana? Sideway macam ni, apa yang boleh masuk je? Sideway macam ni tak boleh masuk apa? Tak boleh masuk apa? Tak boleh buat apa? Masuk je terperangkap. Masuk je terperangkap. Sideway. Nak buat macam mana kan? Nampak macam goal ni. Nampak? Tengah sideway. Semalam spike atas. Nampak ni? Spike atas. Kan? Lepas tu mestilah ada setengah orang ingat macam spike atas. Cantik ni. Rejection ni masuk sell. Tengok. Masuk sell, tengok apa yang jadi. Naik balik. Lepas tu turun spike. Nampak tak? Siapa yang main nak goal? Nampak tak? Dia tengah sideway. Tak boleh buat apa. Tengah sideway. Nampak? Sebab tak ada satu candle momentum yang jelas. Tak ada candle momentum yang tunjukkan, okay, ini candle ni tunjuk dia dah breakout dah. Candle volume dia pun dah cantik, dah cun. Okay, boleh target untuk sell ataupun buy. Tapi minggu ni apa yang korang dapat adalah sideway. Kalau korang scalping dekat gold ni tak ada masalah. Sell sikit, nampak sikit. Sell sikit, buy sikit. Tapi kalau dah macam ni sideway, bagi saya better tinggalkan gold. Sebab ini adalah gold. Korang pun tahu movement gold macam mana. Movement gold yang sangat-sangat dahsyat.
sekali lipas boleh MC account. So dalam keadaan macam ni tak perlu dah tak apa nak target untuk masuk goal ke apa ke. Yes, betul. Biarkan. Jangan orang kata apa, jangan buy lagi. Jangan masuk entry senang lah. Jangan masuk entry kat goal ni, bahaya. Biarkan dulu. Tak berbaloi. Nak masuk tak berbaloi. Kalau masuk loss tak berbaloi nak masuk. So biarkan dulu. Nampak ni pun saya nampak S4 ni nampak. Tak ada momentum. Minggu ni market candle tak ada momentum. Nampak candle ni tak ada momentum. Sekejap. Momentum pun sekejap je. Momentum pun 30 pip 40 pip lepas tu dah mati. Kan? Momentum sekejap, candle sekejap momentum 30 pip 40 pip 50 pip lepas tu dah mati sideways. Nampak tak? Kan? So terperangkap lah dekat situ, nampak? Sebab itu kita punya nampak sideways juga. AJ sideways. AJ sideways. AN lagilah sideways. Kan? AU sideways lagi. Ni pair yang macam CAD CHF ni sideways. CAD JPY sideways. Nampak tak? CAD JPY sideways. CHF JPY. Gaya tu sideways, jap ni kejap turun, nampak? EA kejap ni kejap turun, nampak? Macam mana? Apa yang kita nak buat sebenarnya? Nampak? Ini je nampak jelas sikit. Kan? Ini pun tak tahulah, ada rezeki adalah nak turun tu kan. Tapi dia dah sampai dekat zone yang terbaik, nak kat loss pun senang, nak kat loss pun sikit je. Tak ada masalah lah nak masuk kan. Untuk ETF ni. Okay? Nampak tak? Kebanyakannya nampak? Susah. Minggu ni agak susah, tapi tak perlu, korang tak perlu nak rasa down pun. Benda ni normal. Benda ni normal. Setiap tahun korang akan rasa benda ni. Sekejap ada yang market crash, tapi benda ni lagi bagus lah daripada market crash. Kalau market crash tu korang tak sempat nak buat apa-apa. Korang memang tak sempat nak buat apa-apa. Akaun korang tengok-tengok, buka-buka, hilang. Kalau market crash. Okay, kalau market crash, memang korang tak sempat nak mengucap. Akaun korang memang tak sempat nak cut loss ke apa ke, automatic hilang, burn. Okay, automatic hilang. Itu market crash. Sebab tentu kalau market crash, price akan terlampau laju bergerak, and then execute, market tak boleh nak execute pada harga yang korang nak. Faham tak maksud saya? Contoh kalau harga, orang kata apa, price terlampau laju pergerakan dia, contoh korang korang sell dekat sini, korang sell dekat RBN ni, contoh dia naik laju ni kan, korang nak cut loss dekat sini, tapi price tengah laju, berkemungkinan korang punya nak close position tu dia takkan close kat sini, dia akan naik dulu, and then dia akan cari available price. Maksudnya time tu mungkin ada gap sikit ke, ada time dia berhenti sesaat ke kan, untuk berhenti sekejap, ataupun available price yang dia boleh bagi pun mungkin dekat atas ni, kat atas tu lah, ataupun dekat atas lagi macam tu, ataupun MC. Itu je kalau market crash. Ini cuma kita susah untuk analisa sahaja kan. Dia kita susah untuk predict market, kita susah untuk predict price saja untuk minggu ni. Bukan masalah besar pun. Tapi kalau market crash bang, saya bagi tahu kan, korang tak sempat nak buat apa-apa. Seketul dia bagi. Seketul. Sekejap saya tunjuk. Saya tak ingat lah bila.
Nampak? Candle ni. Candle ni open price ini berapa bulan? 3 Januari 2019. Open price dekat sini. Pak 466 pips satu hari. Lepas tu dia spike. Nampak ni. Kau orang jangan pelik-pelik. Kau orang tengok dia punya H1. Tapi nak cari H1 ni lambat lah. Korang tengok candle dia ini dekat H1. Dia punya korang akan nampak dia punya candle akan lebih jelas. And then korang tahulah kalau candle yang macam ni memang korang tak boleh nak buat apa-apa lah. Berapa jauh lagi ni? Dah penat dah scroll. Tadi berapa bulan? 2019 kan? Sekejap saya tunjuk kat korang. Ini time ni saya pun tak sempat nak buat apa-apa. Sampai sini je. H4 setakat mana? Nampak? Sampai H1 pun tak ada data tu. Ataupun lambat kot loading. Tapi korang memang tak sempat untuk berbuat apa-apa. Itu weekly tadi. Kenapa ada tanda sini? Sepatutnya kan sini. Nampak? 3119. Itulah. Tapi tak boleh, tak jumpa. Macam contoh GBP ni nampak break exit ni, nampak macam ni. Ini pun korang tersalah masuk je ni. Kalau korang tersalah masuk ni, geng, korang tak sempat nak buat apa. Memang settle account. Satu hari ni, nampak ni satu hari punya kerja ni, pak 1787 pips. Ni time break exit tahun 2016. Ni 2016. Time ni. Tapi time ni saya ada position sell dekat sini. Saya tak ingat. Tapi masa break exit ni saya ada position sell kan. Tapi saya tutup terlampau awal. Saya tutup dalam 100 pip je. Saya tutup dalam 100 pip. Kan? Saya tutup dalam 100 pip. Tapi tengoklah dia turun 1700 pip tu. Kalau asyik kalau je. Kalau hold tu tak tahulah. Tapi kalau hold time tu pun masih bekerja lagi. Time tu pun masih lagi depo kecil-kecil, depo 100 200 USD kan. So kalau 100 pip pun time tu saya dapat lah 100 USD time tu kan. Kan masih lagi mencari yang rentak time tu kan. Tapi kalau hold ni sedap lah. Tapi time ni pun kalau siapa buy time ni, memang korang tak sempat nak buat apa. Memang tak sempat, tak boleh buat apa lah. Macam ni tu yang nampak ni. Ini market ni satu hari dia terjun. Nampak ni daripada sini sampai sini. Tu 600 pip ni. Tapi ni awal tahun tau. Ni lebih kurang awal tahun 3 Januari. Time tu orang masih lagi, bagi saya Januari ni orang tak fokus sangat lah. Pada awal-awal tahun ni orang tak fokus sangat. Orang masih lagi bercuti kan. Tengok-tengok pak settle. Akaun kawan saya pun settle. Akaun kawan saya settle kat JJ. Akaun saya settle dekat EJ. Akaun saya tadi settle dekat EJ. Settle. Tak sempat nak buat apa-apa. Dia bagi sup. Stop loss daripada level contoh stop loss saya katakan korang stop loss kat sini, dia tutup dekat sini. Stop loss kat sini, dia tutup dekat sini. Okey. Sebab tapi kita tak boleh nak salahkan broker lah. Sebab
sebelum saya nak trade, kita dah tahu dah ilmu brokerage ke apa semua tu. Kita dah tahulah kalau harga tak stop loss kat sini jadi apa, tak stop loss kat situ jadi apa, sebab kita dah tahu. Sebab sebelum ni dah kena kita dah tanya broker kan, orang cakap disebabkan slip pace lah apa kan. Kan kita pergi kat Google, kita tengok slip pace tu benda apa. Kan? Kenapa dia tak execute pada harga yang kita letakkan stop loss? Okey, sebab kata apa, sebab ada news ke apa ke kan, market tengah laju. Okey, and then price tak dapat execute pada harga SL yang kita tetapkan sebab dekat situ tak ada available price. Okey, and then kalau dia stop loss dekat bawah ni, kat sini je yang ada available price time tu yang dia boleh cut loss kita punya position, nampak tak? Kan, so kat itu kita tak boleh salahkan broker lah, sebab kita tahu, sebab kita nampak sendiri harga tengah laju. 1 minit saja boleh sampai 100 pip, harga dah memang tengah laju. Okey, 1 jam 300 pip, 400 pip macam gold ke apa kan, harga tengah laju. 1 jam 300 pip, 400 pip, memang harga time tu tengah laju. Memang orang kata apa, kalau stop loss pun execute dia takkan tepat-tepat dekat level yang korang letak stop loss tu. Mungkin dia akan ambil lebih sikit kat bawah. Okay, boleh jadi macam tu juga je. Yes, boleh jadi. Market, itu available price. Kita lewat apa? Itu macam available price. Anggota apa? Bid and ask kan. Maksudnya available price, kita contoh kita share dekat sini kan. Tak ada orang kalau kat stop loss ni, anggota apa, tak ada available price dekat sini. Oh, dekat sini baru ada available price untuk cut loss. Cut loss lah. Kat situ tak lewat apa dah. Macam tu. Nampak tak? Tu ilmu brokerage. Ilmu brokerage. Kena faham lah ilmu brokerage. Kenapa apa itu slip pace kan? Kenapa TP tak kena dekat tepat, kenapa dia kurang, kan macam tu pun boleh jadi. Kan? Kena faham lah. Kenapa stop out kan, padahal orang kata apa, fund banyak lagi ke apa kan, kenapa stop out, macam tu lah. Kena faham lah. Setiap broker stop out level dia lain-lain macam tu kan. Lepas tu kenapa server down, kena faham lah yang tu. Server down bukan saja-saja broker tu pergi tutup server tu bagi korang down, tak. Kan, memang tak kan. Sebab broker ni dia orang banyak server, ada pelbagai server lah. Kadang-kadang ada 2, 3, 4, ada dekat Singapura lah, London lah, Amerika lah, Australia lah, banyak port kan. Kan, so kena tengok lah, kena belajar benda-benda tu. So nanti supaya nanti kalau korang terkena, korang orang kata apa, tak terkejut. Kenapa macam ni kan, tak terkejut. Kena faham benda tu. Lepas tu kadang-kadang tak server down, website down, korang tak boleh login lah korang punya dashboard apa semua tu kan. Lepas tu korang tak boleh nak tutup position ke apa ke. Macam contoh DDoS attack kan, yang tu DDoS attack tu geng-geng hacker yang attack website ataupun dia punya domain macam syarikat kan. Dia orang boleh attack benda tu, DDoS attack tu. Kan, benda tu semua inilah kena faham lah. Baca. Sekejap. Kalau DDoS attack ada broker yang kena DDoS attack, korang jangan terkejut. Ada broker yang kena. Sekejap, saya tunjuk kat korang. Ni kan, DDoS attack ni, nampak ni. Tu denial of service attack ni. Ni DDoS attack. Kan, nampak. Cyber attack, nampak ni. Nampak, make a machine or network resources unavailable to its intended user by temporarily or indefinitely disrupting services. Tapi dia sekejap je lah, dia tak lama. Tapi benda yang dia buat sekejap tu,
walaupun sekejap dia boleh curi data, dia boleh ambil data-data company ke apa ke, website tu ke, ataupun dia boleh buat something yang boleh merugikan ke apa ke. Itu dia attack. Kan, tapi buat masa sekarang yang saya pernah dengar pun satu broker je lah yang pernah kena DDoS attack. Itu pun saya tak tahulah sebab dia kata kerap sangat kena DDoS attack ni. Kalau tak ingat saya dalam 2 tahun dia kena 2 kali jugalah DDoS attack. Tapi DDoS attack ni orang kebanyakan dia attack, dia takkan attack broker lah. Bukan, tapi boleh jadi dia attack broker, tapi bagi saya memang jarang-jarang sangat. Kan, diorang selalunya diorang akan attack website yang besar. Macam contoh Alibaba ke, kan, Airbnb ke, Amazon ke, website-website yang besar-besar macam tu. Kan, diorang tak akan attack broker yang macam broker yang macam yang dalam Malaysia ni lah, macam tu lah. Kan, jarang. Tapi kalau diorang nak attack, diorang boleh attack. Tapi diorang lebih tertumpu kepada orang kata apa, website yang besar macam tadi Amazon saya cakap, Airbnb lah, apalah, macam tu yang besar-besar. Itulah boleh jadi juga. Kan. So benda ni kena faham lah juga. DDoS attack. Okay. Benda ni akan kita dengar, orang kata apa, technical issue yang akan kita dengar nantilah. Kalau ada nanti kita akan dengar lah dalam Facebook apa semua tu akan keluar juga nanti. Tentulah kita dapat tahu DDoS attack ni benda apa semua tu kan. Kalau orang tak tahu apa itu DDoS attack, korang tak akan faham, korang akan orang kata apa, kita akan lebih salahkan broker. Broker ni sajalah ni nak buat, orang kata apa, nak shutdown apa semua ni, nak tutup lah apalah kan. Kan, tapi disebabkan DDoS attack, bukan sebab ni kan. Okay. Tapi kalau macam ni, pihak broker tu ataupun wakil-wakil broker tu kena tampil lah memberitahu, website ni kena DDoS attack kan. So harap bersabar ke apa kan. So kalau ada kerugian, boleh orang kata apa, boleh hantar email untuk claim balik, macam tu lah. Kan, kita tak boleh nak salahkan 100% kan. Kalau dia orang kata DDoS attack, terpaksa lah. Memang DDoS attack tak boleh buat apa lah. Kan, memang DDoS attack ni hacker yang buat, tak boleh buat apa. Hacker kan, hacker ni kalau nak hack korang punya Facebook ni macam celah kuku ni tu lah, celah gigi. Settle. Instagram settle. Tapi kalau website besar-besar ni itulah. Tapi depend on security yang dia orang gunakan lah. Adakah security yang dia orang gunakan tu kuat ataupun tidak, itu depend lah pada broker tu tersebut lah. Adakah dia menggunakan, dia selalu update firewall dia ke kan. Okay, itu kena faham lah kan. Itulah sedikit banyak lah ilmu brokerage. Bagi korang faham sikit ilmu brokerage. Bukan suruh korang buka broker, tapi untuk korang faham lebih mendalam tentang broker. Kan, kita nak trade, tapi kita kena tahu juga broker tu, sistem dalam broker tu, masalah-masalah yang boleh dihadapi oleh broker tu sendiri. Sebab apa? Supaya kita tak terkejut nanti kau ada macam ni, taklah 100% kita salahkan broker kan. Okay, so ada bagi soalan tanya? Tak ada analisa, tak apa. Kita cuba bagi ilmu yang korang tak tahu, betul tak? Sebelum ni korang tak tahu, sekarang ni korang tahu. Macam tu lah. Kita bagi education. Nama pun education. Apa-apa education kita bagi. Berkenaan dengan broker trading kita bagi. Okay. Copy trade produk, macam tu lah kita bagi. Kita bagi tahu, kita bagi ilmu, kita bagi knowledge, pemberitahuan, pengumuman, macam tu lah. Okay. So ada apa lagi soalan nak tanya? Berguna cikgu, tak adalah terkejut dan boleh standby. Yes, betul. Okay. Tapi macam saya cakap lah, kalau contohlah broker tu kena DDoS attack ke kan, korang tak boleh login dekat korang punya MT4 ataupun dashboard kan, apa kan, and then ataupun server down, korang tak boleh login juga dekat korang punya MT4, and then lepas tu dah orang kata apa, bila dah server dah okey, buka-buka stop out MC merah. Benda tu boleh je, orang kata apa, budi bicara, korang boleh je email kepada broker, okey, katakan okey, disebabkan server down, server broker ni down pada masa ni, akaun saya ni dah kerugian sebanyak ni. Kan, kalau tidak sebelum tu saya boleh dapatkan untung.
kan, tapi saya tak sempat nak close. Okey, saya nak close tengok-tengok server down, tapi apabila saya buka tengok-tengok MC, kan, hantar screenshot dekat broker tu, insya-Allah atas budi bicara broker tu, kalau orang kata apa, broker tu tulus, kan, dia akan bagi balik kerugian yang dihadapi disebabkan oleh server down, kan. Tapi ada juga broker yang tak bagi, ada juga orang kata apa, dia orang buat tak tahu je kan. Tapi itu adalah broker yang tak berguna lah kalau macam tu kan. Tapi alhamdulillah Zero Market masih lagi memberikan, orang kata apa, kalau ada server down, ada setengah masa server down, siapa ada rugi-rugi macam ni, dia orang akan bagi balik. Betul kan. Ada apa-apa lagi tak soalan nak tanya? Soalan? Tak ada lah. Itu je. Sifu Ar-Rashid. Sifu Ar-Rashid. Tengok kita yang malu lah. Tak ada Okay. So kalau tak ada apa-apa, itu je untuk malam ni. Okay, itu je untuk malam ni. Minta maaf kalau tak ada analisa untuk malam ni, tapi kita cuba memberikan ilmu pada korang. Okay, supaya kita celik ilmu sikit. Kan, sebab bidang forex ni besar. Dia merangkumi semua dalam trading lah, dalam brokerage lah, kan, dia merangkumi semua dalam ekonomi kan, semua tu lah. Okay, so kalau tak ada apa, itu je untuk malam ni. Terima kasih siapa yang like, yang share, yang komen. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dilindungilah. Okay, kita akan jumpa lagi esok. Okay, so apa-apa nanti boleh sambung dalam Discord, kan. Tapi minggu ni bagi saya, kalau kita ada setup, kita akan share sama-sama. Yang jelas saja, yang tak nampak jelas kita ketepikan, yang sideway kita ketepikan. Okay, so itu je untuk malam ni. Kita akan jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan selamat malam.